Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Puan Cahaya. Laju betul muncul. Hai Puan Farhana, Puan Yan. Hai Puan Maria. Alright. Sekejap Apa phone ni? Tak boleh nak on. Sekejap nak on tadi phone ni tak on ni tadi. Alright. Salam Puan Emma. Salam Puan Farhana. Okay. So malam ni kita live simple-simple je. Saya just apa tu? So maybe kita apa tu? Just ada kita panggil two-way interaction, gitu, two-way interaction kan. So malam ni saya nak discuss benda yang simple tapi saya rasa ramai yang kena tahu. Aku salam Puan Siti Nisa. Okay. Nampak tak saya? Tadi internet hilang sebentar. Ada balik tak? Muncul balik tak? Tadi internet buat magic sekejap. Kan dia tiba-tiba hilang. Boleh nampak saya tak dekat page? Ada dah? Okay, dah ada. Okay, dah ada internet saya buat magic hari ni. Dia stuck tiba-tiba kan? Ada Ada Okay. Saja je internet ni kan. Dia nak cari pasal ni. Okay. Ada? Boleh nampak? Okay. Puan Cahaya nampak saya tak? Ke keras lagi? Stuck lagi? Okay kan? Alright. Okay, so malam ni topik dia ada simple je. Okay, saya nak cakap tentang 5 perkara yang kita kena tahu tentang anak speech delay. Apakah 5 perkara tersebut? So dia live ni santai-santai je sebenarnya. Okay, tak ada fakta-fakta yang terlalu berat. So simple, tapi perkara yang simple ni lah kadang-kadang yang kita terlepas pandang ataupun kita tak perasan. Sebab sometimes kita rasa masalah anak speech delay ni kadang-kadang terlalu complicated untuk kita faham. Kan? Tapi sebenarnya dia tak adalah complicated kalau kita betul-betul faham. Sebenarnya benda tu tak complicated. Dia tidaklah terlalu, kita kata, hanya terapis je yang boleh buat. Hanya terapis je yang mampu untuk bantu anak speech delay ni. Tak adalah macam tu. So apa yang saya nak discuss malam ni adalah tentang 5 perkara asas. Kan 5 perkara asas yang kita kena tahu berkenaan anak speech delay. Speech delay ni basically bagi yang mungkin tak tahu lagi apa maksud speech delay,
Takutlah baru first time dengar kan. Tapi kalau dah biasa dengar tu tahulah. Maksudnya perkembangan anak tadi tu tidak mencapai level yang sepatutnya. Dia tidak mencapai level yang sepatutnya dicapai pada usia anak tu. Terutamanya dalam perkembangan bahasa dan pertuturan. Speech delay lah. Okay, sebab delay ni ada banyak. Okay, delay ada banyak. Ada delay perkembangan fizikal, ada delay pada perkembangan, macam setiap perkembangan anak tu, okay, dia ada kemungkinan untuk anak tadi tu macam lewat perkembangan dia. Contoh, kalau kita kata tentang perkembangan fizikal, sepatutnya anak umur berapa dah boleh jalan? Tahu tak anak umur berapa dah boleh jalan? Anak 4 tahun dah hantar sekolah, dah pandai bersembang. Alhamdulillah, Puan Sarah. Kan, dah okey, dah boleh bersembang tu, okey lah. Okay. So umur berapa anak patut dah boleh berjalan? Biasanya kita kata anak boleh berjalan ni umur setahun macam tu boleh berjalan kan. Dah start berjalan lah. Tapi kalau setahun 2 bulan tak boleh jalan lagi, okey, kita tak risau sangat lagi. Setahun 3 bulan, kan, setahun 3 bulan anak tak belum berjalan, okey lah, kita tak risau sangat lagi. Tapi nanti setahun setengah tak jalan, okey, kita dah start risau sikit, betul tak? Start risau sikit dah, setahun setengah tak jalan lagi ni. Kalau 2 tahun tak berjalan lagi, definitely masa tu kita dah macam okey, kenapa dah tak jalan 2 tahun dah ni tak jalan kan? Dia macam tu. Baru first time tengok, biasa kat FB. Okay. Sekarang tukar tempat berpindah ke tempat lain. Okay. So maksudnya perkembangan tu dia ada, setiap perkembangan tu dia ada. So kalau kata anak tadi ni lambat berjalan, 2 tahun tak jalan lagi, tu kita dah panggil delay dah. Delay dari segi perkembangan fizikal untuk berjalan tadi tu. Alright. So sama untuk bercakap, perkembangan bahasa, bercakap, faham, komunikasi dua hala, semua ada perkembangan. Jadi saya speech therapist, maksudnya saya lebih spesifik kepada bahagian bahasa, pertuturan dan komunikasi tadi. Kalau yang perkembangan berjalan semua tadi tu adalah mungkin occupational therapist dan juga fisioterapis. Kan, bagi berjalan tak merangkak, mungkin ada masalah dari sudut perkembangan motor, perkembangan dirian, yang tu adalah occupational therapist punya ni lah. Tapi saling berkait lah, kanak-kanak tu kan, manusia ni kan seorang kan, kita adalah satu entiti punya ni, satu yang bersatu ataupun berkait antara satu sama lain. Jadi sebenarnya pekerja tu berkait. Sebab tu kalau anda tengok ada OT, ada speech, kadang-kadang anak kena jumpa OT, kadang-kadang anak ada jumpa speech, macam confused kan. Kenapa jumpa speech, kenapa anak tak cakap lagi tapi kenapa kena jumpa OT, macam tu kan. Sebab dia berkait, perkembangan tu berkait. Antara satu perkembangan dengan perkembangan lain tu kadang-kadang ada kaitan. Contoh perkembangan sensori anak ada kaitan dengan perkembangan bercakap. Kalau sensori tak okey, kan, yang bercakap tadi akan ada masalah, macam tu. Okay, kalau sensori ada masalah, kemungkinan akan efek kepada perkembangan bercakap. Sebab dia berkait macam tu. So sebab tu kadang-kadang anak tak cakap, yang ini ada isu sensori. So kena betulkan sensori, kena jumpa occupational therapist. Dia macam tu. Kan? So maksudnya berkait. So kita tengok, okay, anak delay ni maksudnya dia lewat perkembangan dia. So kalau umur berapa anak dah boleh, patutnya dah boleh bercakap? Ni soalan familiar juga ni. Umur berapa patutnya kanak-kanak ni bercakap? Sama, dia lebih kurang macam berjalan sebenarnya. Kebolehan anak bercakap ni, perkembangan dia sebenarnya macam lebih kurang kebolehan anak berjalan. Ada anak berjalan sebelum setahun, betul tak? Sebelum tahun dah boleh jalan. So bercakap pun, kalau anak boleh cakap sebelum setahun, okey, bagus. Maksudnya cepatlah. Kita kata cepatlah. Macam tu. Okay. So nanti bila setahun ataupun setahun lebih, kan, biasanya dah anak-anak dah boleh berjalan, tapi ada yang setahun lebih tak boleh jalan lagi. Sama juga kalau setahun 2 bulan, setahun 3 tak boleh cakap. Okey, tak cakap lagi tapi masih lagi okey lagi. Masih lagi normal. Tapi kalau setahun setengah tak boleh cakap lagi, tak ada lagi perkataan bermakna, yang tu kita dah start, okey, ni dah kena perhati dah ni. Dah kena start concern, dah kena start, kenapa tak cakap lagi, dah setahun 6. Dah sampai dekat limit dah. Sama macam berjalan, betul tak? Kalau berjalan setahun setengah tak jalan lagi, biasa kata okey, ni kena jumpa fisio ataupun OT, kan, occupational therapist. Sebab nak check ada tak isu-isu tentang kenapa tak boleh berjalan. So sama juga, setahun setengah kalau masih belum ada first word, okay, kita dah kena check dah. Kenapa belum cakap lagi ni? Kemahiran asas dah dapat ke belum? Ke ada kemahiran asas yang tertinggal?
Sebab saya kata tadi kemahiran tu kan berkait macam tu. Okey. Adakah speech delay effect dari segi perkembangan membaca? Yes, boleh effect. Boleh effect. Sebab kena ingat macam ni. Okey, macam ni. Perkembangan bercakap ni, dia kena tengoklah bukan semua anak speech delay akan ada masalah membaca. Bukan. Dia tak sama tau. Tu benda pertama kena ingat. Setiap anak speech delay sebab dia berbeza-beza. Tu point saya yang pertama tadi. 5 perkara anda kena tahu tentang anak speech delay ni adalah anak speech delay sebab dia berbeza-beza. Dia bukan satu sebab. Anak jadi lambat bercakap bukan satu sebab. Ada anak lambat bercakap tapi perkembangan dari sudut mental dia okey. Maksudnya perkembangan mental tu kita panggil perkembangan kognitif lah. Perkembangan kognitif, perkembangan IQ, benda-benda yang macam tu lah. Benda yang berkait dengan otak kita kan. Perkembangan mental tadi ni, kebolehan mengingat, kebolehan memahami, kebolehan untuk berfikir. Selalunya ada anak yang delay tapi perkembangan kognitif dia okey. Maksudnya tak ada delay. Ada anak yang lambat bercakap juga tapi mengalami delay pada kognitif juga. Dia macam tu. Kan dia berbeza. Sebab tu berbeza. Dia bukan sama. So, berbalik kepada soalan Puan Adilah tadi berkenaan membaca. Membaca memerlukan proses di otak. Dia perlukan perkembangan otak yang sampai ke satu level di mana nanti anak tu baru akan perasan, okey, setiap huruf tu ada bunyi dia dan bunyi tu boleh disambung-sambung membentuk perkataan. Dan setiap perkataan tu ada makna dia. Ada macam tu. Kan tu kebolehan membaca. Membaca ni adalah dia faham tentang bunyi dan bunyi tu boleh bersambung. Bersambung dengan A jadi ba. Macam tu. Okay, bunyi yang bersambung. Tu kebolehan membaca. And untuk memahami apa yang dibaca itu dipanggil sebagai reading comprehension. Kefahaman apa yang kita baca. Yang itu kena ada vocab. So ada anak, yes, kalau kata melibatkan tadi delay tadi disebabkan oleh ada delay juga pada perkembangan mental ataupun perkembangan kognitif yang mana membuatkan dia susah nak faham membaca ni apa. Dia tak susah nak faham tentang bunyi, susah nak faham. Mungkin akan menyebabkan delay dari sudut membaca. Dan of course kalau anak tadi ni vocab dia sikit, kan vocab tak banyak perkataan dia tahu. Of course mungkin kalau boleh baca pun akan ada masalah untuk faham apa yang dia baca sebab vocab sikit. Dia sama macam kita baca tulisan katalah. Okay, katalah kita baca orang Perancis. Bahasa Perancis, buku bahasa Perancis tu baca. Kita yang tahu menyambung bunyi ni, kita boleh baca buku tu. Boleh baca dan boleh sebut. Bahasa Perancis tadi ni, kita boleh baca. Tapi adakah kita faham maksud dia? Kita tak faham kalau kita tak ada vocab Perancis. Kecuali kalau memang anda tak faham Perancis, boleh bercakap bahasa Perancis dan anda akan boleh baca. Dan dapat ilmu daripada apa yang anda baca. Tapi kalau untuk anak-anak yang vocab dia sikit, tak banyak, kalau dia boleh baca sekalipun, dia akan efek pada kefahaman tadi. Maksudnya, dia boleh baca tapi dia tak akan dapat any ilmu daripada apa yang dia baca kalau dia tak ada reading comprehension. Macam tu. So, bukan semua anak speech delay akan ada masalah membaca. Kena tengok kenapa anak kita ni delay. Dia macam tu. Alright. Tu yang pertama. Maksudnya setiap anak delay reason dia berbeza-beza. Kita tak boleh nak kata anak A delay akan sama dengan anak B delay. Maksudnya benda, contoh anak A ni kalau, contoh semua anak speech delay akan masuk kelas khas ke? Tak boleh masuk sekolah normal ke? Mungkin ada orang tanya macam tu kan. Adakah anak speech delay ni tak boleh nak masuk kelas normal sekolah nanti contoh dia. Saya kata tak semua anak delay akan masuk normal. Ada anak speech delay yang boleh masuk ke kelas normal. Ada anak delay yang mungkin tak boleh masuk ke kelas normal, kena masuk yang pendidikan khas. Kenapa? Bergantung kepada yang pertama, anak tadi ni delay sebab apa? Sebab apa? Reason dia. Ada melibatkan perkembangan mental ataupun tidak. Ada melibatkan perkembangan kognitif ataupun tidak. Kan? And then yang kedua sekali adalah berapa teruk. Delay tadi tu berapa teruk. Teruk keterukan, tahap keterukan. Contoh kalau kita sakit, kan ada berbeza-beza tahap keterukan dia. Ada sakit sikit, ada yang sakit sangat. Contoh kan tahap dia berbeza-beza. Sama macam delay. Dia ada tahap yang ringan, dia ada tahap yang sederhana, dia ada tahap yang teruk. Tahap tu ditentukan oleh berapa jarak, berapa jauh delay tadi tu. Berapa jauh kita panggil sebagai jarak kelewatan. Contoh anak umur 5 tahun, kan, bahasa dia macam setahun. So delay dia 4 tahun. Jauh lah tu 4 tahun.
Nak kejar 4 tahun kan banyak masa perlu diambil. Okay, so kalau kata anak tadi ni umur 2 tahun. Tapi bahasa dia macam setahun setengah. Baru start bercakap. Umur 2 tahun, baru start cakap macam setahun setengah. So kita tahu kelewatan dia dalam 6 bulan. So yang tu ringan. Sebab 6 bulan, so nak kejar tu dekat. Kan? Dekat je. So different, kita panggil severity, tahap keterukan yang berbeza-beza. So dia akan juga menentukan adakah anak tadi ni, benda tu akan membezakan juga anak delay tadi. Ada anak delay yang memang kelewatan dia teruk disebabkan oleh mungkin faktor-faktor penyebab tadi tu banyak. Kan, cuma menyebabkan lagi susahlah kita nak capai normal development tu mungkin lebih susah nak masuk ke normal tadi tu. Tapi kalau kata anak tadi delay sikit je, dan parents sedar awal kata dia, dan start pula terapi awal, dan develop anak tu boleh develop normally lepas tu. Dan normal lah. Dah okey, lepas tu katalah dia delay lambat bercakap je, nanti dah ni no, bahasa dia dah okey dan yang lain semua okey, dan normal lah, dia tak akan tapi benda tu lagi. Kan? So nanti insya-Allah dia boleh masuk ke sekolah biasa. So bergantung juga kat situ. Alright, so itu yang kedua, iaitu setiap anak delay tahap keterukan dia berbeza-beza. That's why treatment ataupun rawatan yang diberikan juga berbeza-beza. Sebab-sebab lain, tahap keterukan dia pun lain. Dia macam tu. Okay. Kalau jalan berjengkit. Jalan berjengkit kemungkinan pertama sensori. Kedua, kalau ini daripada occupational therapist kan, dia tengok umur anak. Jalan berjengkit tengok umur anak. Kalau anak tu baru start berjalan setahun lebih, biasanya occupational OT kata pada usia tu kita tak boleh cakap lagi anak tu memang berjengkit disebabkan oleh kata ada masalah sensori. Dia belum lagi masalah. Dia belum jadi masalah. Tapi kalau 2 tahun ke atas masih lagi berjengkit, mungkin dah jadi masalah. Sebab kalau anak yang kecil, setahun lebih, sensori dia belum lagi establish. Banyak benda yang dia masih explore. Jadi sebab tu kalau anak tu menunjukkan ciri-ciri macam ada sensory issue, selalunya kadang-kadang kita kata okey, dia tengah lagi explore. Macam tu. Sebab tu kalau kata umur setahun masuk makan barang mainan dalam mulut, okay, tu normal lagi sebab dia tengah explore. Nak explore deria kat dalam mulut tadi ni. Kan? Tapi kalau dah 2 tahun lebih, 2 tahun ke atas masih lagi memasukkan mainan, objek-objek bukan makanan ke dalam mulut, yang tu kita kata okey, dah masalah. Dia nak rangsang sensori juga tapi dah jadi masalah sebab pada usia 2 tahun lebih patutnya sensori. Dia macam tu. Internet ni cik pasal betul lah. Kan? Dia kejap hilang, kejap ada. Yang sangkut kan? Saya kat semua sangkut saya rasa. Okay. So mungkin sensori ataupun mungkin kalau umur anak tu masih lagi kecil bawah 2 tahun, mungkin dia tengah explore ataupun dia memang tengah geli-geli tapi just bagi banyak pendedahan. Okay, just bagi banyak pendedahan untuk dia rasa dapatkan rangsangan tu balik. Ataupun kalau kata lama sangat berjengkit, kita ada student yang dia memang jalan berjengkit daripada kecil. So walaupun sensori dah settle, masih lagi juga berjengkit disebabkan oleh muscle apalah kat belakang kaki tu, saya tak ingat nama dia apa, fisio ataupun occupational therapy dia tahulah, dah tegang, dia dah memendek because of daripada kecil dia berjalan macam tu, dia dah jadi otot tu dah jadi tegang ataupun pendek, maksudnya dia tak stretch lagi dah, macam tu. So dia akan keep menjengkit. Kan, yang tu kena tanya occupational therapist ataupun fisio lah macam mana nak betulkan tu. Okay. So kena tengok umur berapa dan berapa lama jengkit dan reason dia tu. Sometimes yes, starting dengan sensori tapi dia boleh jadi lama-lama sensori tu mungkin dah okey tapi physically pula yang susah nak buat nak pijak betul-betul. Kita baru ni nak terima. Saya ada teacher dekat saya punya teacher Ika dekat akademi, dia memang pandai mengurut. So kerja dia lah mengurut kaki anak-anak jalan berjengkit. Kita punya student ada yang berjengkit dan dia urut sebab muscle dia dah keras sebab dia dah lama sangat berjengkit. Okay. So ni apa lagi? Situasi jalan berjengkit. Boleh tengok kalau anak tu macam dia jengkit sekejap, lepas tu dia letak kaki rata sekejap, lepas tu nanti dia kadang-kadang ada tempat yang dia berjengkit, ada tempat dia rata, maksudnya dia masih lagi boleh ratakan kaki. Tapi kalau anda tengok semua tempat menjengkit, yang tu maksudnya sama ada bagi rangsangan ataupun cek sama ada memang dia tak boleh nak turun dah ke macam mana. Okay. Yang anak 2 tahun boleh sebut banyak words, buat ayat
2 words pun dah keluar. Cuma tak rajin nak bercakap kalau cuba nak cakap dengan dia. Tapi kalau kita tak ajak cakap, tiba-tiba dia cakap keluarkan words tu. Okay. And then, okay. Proses bercakap ni dia tak boleh dipaksa. Okay, proses bercakap dia tak boleh dipaksa. Contoh dia macam ni. Saya bagi contoh. Ni simple contoh. Ada tak, sebab kena ingat, saya selalu gunakan ayat ni. Anak kita manusia. Okay, anak kita manusia dan kita pun manusia. Okay, ada tak di kalangan orang yang kita kenal, contoh kawan-kawan kita mungkin, masa belajar ke kan, kita ada ramai kawan-kawan yang belajar kan. Ada kawan yang rapat, ada kawan yang tak rapat sangat. Katalah kawan satu kelas. Ada tak kawan-kawan dalam satu kelas tu yang kita memang suka bercakap dengan dia? Satu. Yang kedua, okay, kita macam kita boleh bercakap dengan dia dan kenal dia, tapi not really interested untuk bercakap dengan orang tu. Ada tak dalam hidup kita macam tu? Maksudnya kita ada orang yang kita memang suka bercakap dengan orang tu. Yang kedua, kita macam boleh cakap tapi kadang-kadang rasa nak, kadang-kadang macam tak payah macam tu. Adalah benda-benda yang membuatkan kita rasa macam kita tak berminat sangat nak cakap dengan orang tu. Kan? Manusia punya behaviour. Kan? Kita boleh pilih dengan siapa kita nak bercakap. Kita boleh pilih untuk tidak bercakap dengan siapa-siapa. Kita boleh pilih untuk diam walaupun kita tahu dan kita boleh bercakap. So kena ingat, anak kita yang dah boleh bercakap ni dan boleh buat ayat, okay, kenapa dia tak bercakap dengan kita sangat? Macam tu. Kena tanya balik ayat tu dekat kita. Apa yang saya advice parent adalah, saya akan tanya, macam mana kita bercakap dengan anak kita? Macam mana cara kita bercakap dengan anak kita? Okay, contoh kalau Puan Suraya kata, dia tak rajin. Dia boleh buat ayat, dah keluar beberapa ayat, tapi dia tak rajin. Dia tak rajin nak bercakap. Lagi kalau mak cuba bercakap dengan dia. Okay, mak cuba bercakap dengan dia tadi, macam mana cara dia? Adakah dengan cara bercakap tu dengan cara tanya soalan? Contoh anak tengah buat something, mak pergi tanya, buat apa tu? Oh, adik main apa tu? Adik ni colour apa ni? Ni adik ada apa ni? Oh, okay, adik main colour apa? Ni colour apa kah ni? Ni dia buat apa ni? Maksudnya semua soalan. Banyak soalan. Bukan semua, mungkin banyak soalan dan mungkin banyak arahan. Dan membuatkan kalau kita, bayangkan ada orang, kawan kita ni, suka benar kita buat apa, nanti dia datang tanya. Dia tanya je. Kau beli apa ni? Kau beli kat mana ni? Kenapa kau beli benda ni? Kan? And tambah pula kalau benda tu dah dijawab tapi ditanya lagi. Kan? Kita jawab dah beli kat kedai depan tu. Betul nanti, kau beli kat mana ni? Maksudnya soalan yang ditanya tu kadang-kadang soalan yang memang dah ada, anak tu dah bagi jawapan berkali-kali, tapi kita keep tanya soalan tu sebab kita suka dengan dia bercakap, betul tak? Tapi benda tu membuatkan kadang-kadang orang yang nak bercakap itu dia jadi lagi jauh. Macam kita lah, mungkin kawan yang suka tanya soalan tadi berulang-ulang tadi ni, aku tak nak jumpa dia, jadi dia tanya soalan yang sama. Faham tak? That human punya feelings, emotion dia panggil. Social emotion. Emosi. Apa emosi kita bila kita bercakap dengan seseorang? Dia akan efek adakah kita nak bercakap lagi dengan dia ataupun dia adalah orang kita cuba nak elak. So, cara kita bercakap dengan anak kita, cara kita respon pada anak kita, cara walaupun kita rasa kita nak bercakap dengan dia, tapi mungkin apa yang kita buat tadi membuatkan anak tu tak nak cakap dengan kita. Because kita adalah orang yang selalunya dielak tu tadi. So, kena tengok balik the way kita bercakap macam mana. Adakah anak tu social emotion ni, emotionally dia macam alamak nak kena jawab soalan pula macam tu. Okay, so kena tengok kalau anak yang dah boleh bercakap, kenapa dia tak nak cakap dengan kita? Cara kita bercakap dengan dia, kan? Kita punya cara, biasanya cara lah, dia akan efek. So, macam mana nak buat? Banyakkan bercerita, jangan kurangkan soalan. Kurangkan tanya, macam testing. Kurangkan testing. Ataupun tak payah test pun. Test tu sekali, tak payah test. Tak payah test. So, cakap, dia tak cakap balik, dia tak ikut balik apa kita cakap, it's okay. Cakap je, cerita je dengan dia. Cerita je, just cerita je. Cerita pasal apa kita nampak, cerita pasal apa kita tengah buat. Cerita kalau jalan nampak something, cerita dekat dia. Kan, just cerita. Dia nak ikut cakap ke, dia nak tak ikut kita cakap ke, ikutlah, mana ada orang bersembang asyik ikut je. Kan.
So cara bercakap tu mungkin kena ubah. Alright. Okay. Adakah budak speech delay jadi ada kurang eye contact? Budak speech delay boleh jadi ada kurang eye contact ke? Boleh jadi. Boleh ada anak speech delay yang memang kurang eye contact disebabkan oleh memang dia ada masalah pada nak buat eye contact. Tapi bukan semua anak delay ada masalah eye contact. Bukan semua. Tapi ada anak speech delay kan yang memang ada masalah eye contact. Masalah eye contact maksudnya eye contact ni apa? Dia ada kesukaran nak tengok kepada orang yang bercakap dengan dia. Sebab kita kalau orang cakap kan kita tengok secara normalnya kan. Tapi dia tak tengok, dia tengok ke lain. Tapi dia boleh respon cuma dia tak tengok. Macam tu. Dia avoid eye contact. So ada condition tertentu yang menyebabkan anak tadi ni dia susah nak buat eye contact. Mungkin tumpuan dia kurang. Mungkin ada masalah fokus. Ada mungkin dia memang nak avoid eye contact. Okay. So yes, boleh jadi. Anak dah rujuk pakar, fisio 5 tahun. Physical okey, percakapan macam budak 2 tahun. Okey, so kena tambah, mungkin kena fokus kepada nak tambahkan bahasa lah. Tambahkan bahasa. Okey. Adakah anak speech delay menjurus kepada autism? Tidak semestinya. Saya cakap faktor penyebab dia berbeza. Autism adalah salah satu faktor penyebab anak jadi ada delay. Tapi bukan semua anak speech delay tu adalah disebabkan oleh autism. Ada banyak sebab lain lagi. Okay, ada anak yang disebabkan oleh kurang rangsangan, ada anak macam kita kata Down syndrome pun ada speech delay. Yang ada sindrom tu pun ada speech delay. Mungkin ada anak yang kecederaan otak masa lahir pun ada speech delay. Kadang-kadang anak yang kena sawan yang berterusan pun boleh ada speech delay. Kadang-kadang anak yang mungkin rangsangan dia dapat kurang disebabkan oleh sakit, anak tadi tu tak sihat, asyik duduk hospital je. Contoh kita ada student yang, pernah ada student yang dia asyik masuk hospital daripada umur 1 tahun sampai 2 tahun, banyak duduk kat hospital berbanding duduk kat rumah. Sebab dia sakit, masalah kesihatan. Dia asyik duduk hospital. Jadi dia kurang explore, dia kurang bergerak sebab banyak terlantar dekat katil. Jadi dia kurang rangsangan. 2 tahun lebih baru nak start. Jadi nak berjalan pun baru start nak belajar. Jadi dia akan lewat perkembangan dekat situ. So ada banyak sebab. Dia tak adalah delay je menjurus pergi autism terus. Tak ada. Dia bukan terus. Delay pun autism. Delay pun autism. Autism tu salah satu penyebab yang sangat ditakuti ataupun sangat ditakuti oleh ramai orang. Jadi kita ingat kalau speech delay ni autism terus je. Tak ada. Bukan macam tu. Okay, ramai je yang speech delay tapi tak autism. And ada lah yang autismnya. Ada, bukan tak ada. Tapi ramai je autism. Sebab kalau kita kata kalau dulu kita panggil apa dia punya rate lah. Rate 1 daripada 46 kanak-kanak kan. 1 daripada 46 kanak-kanak didiagnose sebagai autism. Itu ratio dia lah yang daripada kajian. Okay. Adakah tangtai penyebab anak delay? Ada tangtai yang tidak menyebabkan anak delay. Tapi concern awal tangtai adalah bukan tentang lambat bercakap. Concern awal tangtai adalah masa baby, kalau anak ada tangtai, okay, anak ada tangtai, concern awal dia adalah untuk makan. Menghisap, menyusu, okay, dia perlukan pergerakan lidah. So kalau lidah tadi tu tangtai yang teruk dan dia melekat dekat bawah, tak boleh nak gerak, susah nak gerak, dia tak boleh nak mengisap. Sebab mengisap tu ada movement lidah yang kena ada, baru kita boleh mengisap. Okay, so kalau kata daripada baby, doktor tengok okay, anak ni ada tangtai dan dia tak susah nak mengisap, susah nak makan. So biasanya doktor akan operate. Potong sikit kat bahagian bawah lidah tu untuk dia, lidah tadi ni boleh bergerak sebab dia terlekat kan. Okay, so tapi kalau kata anak tadi ni okay, boleh makan dengan baik, akan sampai besar boleh makan, umur 1 tahun boleh makan, boleh kunyah, boleh telan, elok je. Tak ada pun masalah makanan tak boleh ni ke apa. So itu biasanya doktor tak suggest pun untuk potong tangtai tu. Sebab motion lidah tadi tu mencukupi. And kena ingat, bercakap, pergerakan lidah bercakap sikit lebih kecil berbanding pergerakan lidah untuk makan. So sepatutnya, pergerakan lidah untuk bercakap ni dia tak susah sangat. Dia tak sebesar gerakan makan. Sebab lidah untuk bercakap dia ada depan, tengah, belakang. Depan, tengah,
belakang. Tu je. Kalau makan, tepi. Bercakap kita tak ada tepi-tepi sangat. Kan? So kalau boleh gerak tepi, macam contoh sambil makan tu boleh tolak makanan ke tepi. Boleh makan, maksudnya tak ada makanan yang terkumpul, bersih je mulut. Motion maksudnya pergerakan lidah tadi tu masih boleh bergerak walaupun ada tangtai. Saya pun kalau jeli macam ada macam tangtai sikit sebenarnya. Betul. Saya tak boleh jeli lidah panjang macam orang lain. Saya tak boleh. Even nak naik ke atas, saya tak boleh lidah saya naik ke atas. Tak boleh. Tu je paling panjang. Sebab tu kalau orang buat test angkat lidah ke atas, saya tak boleh buat. Saya pun tak boleh buat. Sebab pergerakan untuk menjeli lidah keluar tu besar pergerakan. Jadi kita mana ada bercakap sampai terjeli lidah. Lidah kita kat dalam je. Dia gerak depan, tengah, belakang. Macam tu je. Kan? So, kena tengok. Adakah anak tangtai tadi sampai efek dia makan. Tapi kalau makan okey, sepatutnya bukan. Sepatutnya tangtai tadi tidak menyebabkan anak tadi delay. Sebab bercakap bukan hanya kat sini. Dia bermula kat sini. Bercakap bermula kat sini. Isi kat sini dulu, baru dia turun kat sini. Sini tak ada isi, sini tak keluar. Walaupun yang ini okey. Kan? Alright. Okay, lupa. Saya ada bagi satu ibu. Baru, katakanlah baru siap tulis. Siap tulis tu dah lama. Kan? Apa tu buku ibu kan ibu blueprint ajar anak cakap. Kat dalam tu ada apa yang maksudnya flow untuk ajar anak cakap dan juga apa kemahiran-kemahiran asas untuk bantu anak bercakap dan juga ada tips-tips untuk anak yang belum bercakap, dah bercakap atau membuat ayat, apa yang anda kena fokus buat. Okay, ada buku ibu blueprint ajar anak cakap plus dengan list. Hari tu saya ada buat list 1001 vocab. Okay, list 1001 vocab. Kalau tu ada 1001 perkataan yang anda boleh ajar pada anak. Jadi lepas ni jangan kata tak ada idea nak ajar perkataan apa. Sebab saya dah bagi 1001 perkataan. Dan perkataan tu adalah terdiri daripada pelbagai jenis vocab yang patut anak tahu untuk boleh dia bercakap. Sebab yang itu untuk kalau kata anda ajar 1000 vocab ni dan anak tahu 1000 vocab ni, insyaAllah anak dah boleh buat ayat dan bercerita. So vocab-vocab yang saya susun tu adalah vocab-vocab yang biasa digunakan oleh kita kepada kanak-kanak. Sebab vocab kita digunakan kepada kanak-kanak terhad. Dia tak sama macam kita sembang dengan kawan kita. Vocab kita sembang kawan kita mungkin berbeza. Kan? Dengan kanak-kanak ni biasanya vocab tu lebih terhad dan kita pakai vocab-vocab yang simple. Kan? So saya dah senarakan 1001 vocab tu dan anda boleh dapat buku e-book blueprint dan juga list vocab tu secara percuma. Okay, yang ni saya memang bagi sebab hari tu saya ada janji nak bagi list vocab ni masa program bulan puasa hari tu. Tapi bulan puasa ke? Yelah. Tapi lambat sikit siap dia. Kan? Lambat pula senarai tu saya ingat macam sikit. Rupanya banyak 1000 tu tau. Jenuh tau saya macam cari perkataan satu-satu untuk buat list tu. Dan saya bagi list tu, kata saya nak bagi list tu. So saya dah bagi. So siapa nak dapatkan list tu dan buka e-book ni boleh klik pada link yang diberikan tu. Dan isi je form tu nanti akan dapat kat email. Kalau tak dapat juga dekat email nanti bagi tahu tim saya nanti diorang bagi link tu. Alright? So itu yang saya bagi kat anda lah dan benda tu percuma je. Anda boleh ambil dan baca. Alright? So ada link tim saya letak tu. Dan kalau di TikTok ada dekat bio saya rasa. Cikgu cakap anak tak ada ikut arahan. Nangis kalau dipaksa suka buat hal sendiri. Kalau kes-kes anak nangis bila dipaksa ni kan. Saya banyak je kes sebenarnya bila dipaksa anak menangis. Bila kita paksa buat aktiviti, dia akan menangis, akan tantrum. Sebenarnya tu kes-kes biasa yang saya jumpa. Benda tu tak pelik pun dan tak heran pun di mata saya. Apa yang kita buat adalah sama ada kita buat je juga walaupun dia menangis. Walaupun dia menangis, kita buat juga. Bukan paksa dia sampai ni. Tapi kita buat sekadar yang okay, dia just buat dan kita lepas. Kita nak just bagi tahu dia it's okay untuk buat aktiviti. Tak takut pun. Benda ni tak jadi apa dan benda tu fine. Bila dia boleh buat sampai semua orang sorak. Tu teknik je lah kan. So maksudnya contoh, bermula dengan task yang simple. Jangan terus bagi susah. Nak tak nak, kita kena includekan juga anak untuk aktiviti. Tak boleh biarkan dia sendiri. Yang kata anak tu buat hal sendiri. Takkan kita nak biar je. Sebab tu,
kadang-kadang tu anak yang mengalami speech delay, anak yang ada isu-isu behavior ataupun isu-isu macam ni lah. Kan? Kalau anda hantar ke tadika taska biasa, taska yang biasalah kita panggil untuk kanak-kanak ni, yang menjaga dia bukannya terapis. Dan kita tahu yang menjaga tu memang sama ada kadang tu mungkin teacher ataupun mungkin ada yang kita tadi tak ada ilmu tentang macam mana nak handle anak-anak yang ada isu ni. Anda bukan salahkan dia, tapi dia memang tak ada. Dia memang tak ada ilmu tu. Mana ada tadi kan nak hire speech therapy untuk jadi teacher, dia menguruskan anak kat situ. Adalah sekarang dah start ada kot. Tapi biasanya tu memang jumpa kes-kes yang macam ni. So dia ada teknik dia. So kalau kata anak tadi menangis pun, ya kita ajak je juga untuk buat. Kan? Ajak je juga untuk buat aktiviti. Tapi bila dia boleh buat aktiviti yang simple tu, semua orang sorak. Macam tu. Wah, yeah, wah, hebatlah dia main fight. Walaupun dalam keadaan menangis, tetap celebrate. Dan kita tak marah dia menangis. It's okay untuk dia menangis. Sebab mungkin dia tak biasa, mungkin dia takut, mungkin dia rasa benda tu susah, mungkin benda tu tak biasa bagi dia. Kan mungkin mengikut arahan tu bukan something yang dia rasa seronok. Mungkin dia tak biasa ikut arahan, tapi tiba-tiba kena ikut arahan. Kan something yang mungkin tak biasa bagi dia, dan ada banyak benda. So menyebabkan dia susah nak ikut arahan tadi ni. Tapi nak tak nak kena juga buat, sebab itu adalah persediaan kita supaya anak ni tadi boleh follow arahan, dan nanti persediaan untuk next nak pergi sekolah, nak pergi apa tu, kan dia kena ada skill tu. Kan so kena jugalah diajar walaupun anak tu menangis pada peringkat awal. Dan benda tu benda biasa sebenarnya. Untuk saya lah benda biasa, tapi mungkin kalau kat tadika biasa mungkin dah tak biasa kan. Okay, anak 2 tahun 6 belum pandai bercakap, tapi kalau main okey je. So letak apa-apa buat, cuma bercakap belum pandai. Panggil mama. Okay, so kena tengok vocab anak okey ke tak, kefahaman anak banyak ke tak. Kalau main okey, kata dia ada tak perkataan vocab dia, dari segi vocab dia tak banyak yang dia tahu. Ada tak anak tadi cuba meniru, 2 tahun lebih kan, ada tak dia cuba meniru, cuba meniru dari sudut apa yang kita cakap ke, ataupun kadang-kadang ada anak yang dia perlukan lebih banyak masa, lebih banyak peluang untuk dia start bercakap. Ada juga macam saya pernah jumpa, okey je main semua okey, tapi memang tak keluar ni. Sekala jarang keluar, kan. Jarang sangat keluar. Sekala pun keluar sebiji. Sekala. Kan. Tu nanti keluar lagi sebiji. Macam tu. So kalau nak macam ni, kita kena bagi lebih banyak peluang. Sediakan peluang tu dengan cara tunggu sekejap. Buat kita cakap something dan kita tunggu. Ada tak dia cuba bagi masa. Kadang-kadang dia nak proses information tu, nak keluarkan balik ambil masa. Ambil masa. Kan. So maksudnya nak kena bantu anak ni tadi untuk bagi peluang kat dia. Dia macam tu. And kena tambah vocab jugalah. Kena tengok tambah vocab juga. Okay, sometimes cara kita bercakap dengan anak pun efek anak respon kat kita ataupun tidak. Sebab tu saya suka mengajar, bukan hanya kata skill apa kita nak tambah pada anak, tapi sometimes saya lebih suka mengajar kemahiran apa nak ditambah pada parents. Sebab the way kita bercakap dengan anak ni, dia akan efek. Cara kita bercakap dengan anak kita, cara perkataan kita pakai, cara kita tunggu, body language kita, memek muka kita akan bagi efek kepada respon anak tadi. Dah lah dia susah nak bagi respon kan. Dah lah kadang-kadang dia tak faham apa. Ada cara yang boleh memudahkan ataupun membuatkan anak tadi tu rasa nak bercakap dengan kita. So saya lebih suka ajar ilmu tu kepada parents. Macam mana cara nak bercakap dengan anak sebenarnya, nak bagi kita ni jadi, kita panggil communication partner yang best. Anak tadi rasa nak bercakap dengan kita dan rasa nak respon. Dia ada skill dia lah. Okay. It's not about kita ajar skill pada anak tu saja. Kita tambah vocab dia, kita tambah kemahiran, nak suruh dia buat eye contact lah, nak suruh dia duduk lama. Tapi kalau anak tu tak ada intention nak cakap kita because of kita tak best, tu ayat dia. Bukan nak mengutuk mana-mana, tapi sometimes kan ada orang yang memang tak best tau untuk kita bersembang dengan dia. Betul tak? Kita pun ada orang yang memang kita tak best lah sembang orang ni. Bukan kita tak suka, tapi dia just not the choice. Not our choice. Hilang, kejap ada. Okay.
Kat TikTok pun sama saya rasa ni. Sangkut. Okay. So ada macam-macam sebab. Internet lain dah ni. Alright. Anak boleh sebut bah. Owi. Tahun 9. Tahun 9 tambah lagi lah. Kalau ada 3 je perkataan dia, tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lebih banyak vocab. Bagi tahu lebih banyak vocab. Dapatkan e-book tu, nanti tengok apa perkataan boleh ditambah. Apa gesture, apa bunyi. Tu semua vocab. Vocab ada 2 tau. Vocab non-verbal, vocab verbal. Kan? Vocab non-verbal, vocab verbal. Semua tu kena ajar. So lebih banyak vocab anak tahu, lebih banyak dia akan boleh berkomunikasi dengan lebih baik. Boleh menyampaikan mesej dengan lebih baik. So ambil je tu, saya bagi list tu free je. Tengok balik list tu. Of course kat list tu tak adalah saya tulis kata cara nak ajar dia. Jenuh kalau 1001 nak tahu cara nak ajar, tak siap-siap lah buku tu kan. Mungkin nanti saya usahakan. Tapi daripada perkataan tu nanti anda boleh plan apa aktiviti nak buat, apa situasi yang sesuai untuk anda introduce that vocab dekat anak. Sebab perkataan-perkataan tu perkataan biasa je. So nanti anda tengok, okay, ini boleh introduce dalam situasi ni. So nanti masa situasi tu berlaku, cubalah create the situation supaya anda boleh introduce vocab tu dekat dia. Kan? So tengok list tu tadi. Sebab kadang-kadang ramai kata, parents kata, macam dah cakap banyak dah, rupa-rupa ni duk ulang perkataan yang sama je. Banyak lah tiap-tiap hari ulang perkataan yang sama je. Tak banyak, tak variety. Asyik-asyik kata nama, asyik-asyik label objek. Asyik-asyik ajar colour. Sikit, jenis vocab tu sikit. Kena pelbagaikan jenis vocab tu. Dan cari cara untuk introduce. Saya dah bagi list dah. Baca tengok bila nak introduce. Cuba tengok. Lebih senang lah. Lebih senang. Anak hampir 2 tahun cakap pelet. Okey je. Kalau bawah 3 tahun, apa-apa bentuk pelet tu normal je. Okay, bawah 3 tahun ke bawah, kata macam-macam jenis pelet yang anak lalui tu, consider masih lagi normal. Lepas 3 tahun baru kita check. Baru kita boleh kata, okay, ada certain bunyi, patut dia dah boleh sebut dah. Macam tu, ada certain, bukan semua, ada certain bunyi. Okay. Debah makin dekat appointment, harap-harap dapat discharge, insyaAllah Puan Cahaya. Biasanya kalau hospital, kalau tengok mak dah okey, dah tahu nak buat, anak dah berkembang, biasanya dia orang akan discharge sebab dia orang bagi peluang untuk orang lain masuk pula. Sesi-sesi tu kan, sebab ramai kan waiting list panjang, insyaAllah. InsyaAllah discharge tu. Okay. Anak speech delay boleh diwarisi ke? Dia anak luar kita mula-mula speech delay, sekarang adik pula risau. Dia macam ni. Faktor genetik kan? Faktor genetik dia memang akan efek family. Contoh dia macam ni lah. Contoh mudah. Katalah family kita, kata mak atau ayah kita ada kencing manis. Okay, ada sejarah kencing manis. Maksudnya, sebab tu kalau kata kita pergi buka buku pink kan, nanti kan nurse tanya, ayah ada tak kencing manis darah tinggi? Mak ada tak kencing manis darah tinggi? Ada kan tanya tu tak? Tengok tu. So, nak tengok risiko. Sebab kenapa? Bila ada runs in the family, certain isu, apa-apa sahaja isu kan, kencing manis ke darah tinggi ke masalah buah pinggang ke jantung ke contoh. Okay, any health condition ni, of course dia boleh menyebabkan family yang terdekat ada risiko. Dia bukan wajib ada, tapi dia mempunyai risiko yang tinggi untuk ada juga benda tu. Sebab tu kalau kata family kita, parents kita contohnya ada kencing manis, kita sebagai anak, kita ada high risk. Berisiko tinggi, lebih mudah untuk dapat kencing manis berbanding orang yang dalam family dia tak ada history, betul tak? Itu dari sudut genetik. Dari sudut genetik, maksudnya berisiko tinggi, tapi tidak semestinya dapat. Tidak semestinya. Okay, contohnya kalau kata orang tu tak ada genetik issue pun, kan, katalah dalam family tak pernah lah ada anak delay ni, tapi tiba-tiba ada seorang ada. Boleh juga jadi. Tapi bagi yang dah ada anak yang delay, kena lebih concern lah, kena lebih hati-hati, mungkin kena lebih aware tentang perkembangan anak tadi, sebab anak tadi ni berisiko tinggi. Macam kita, mungkin kata family ada kencing manis, kita, anak ni,
Kita kena lebih aware tentang adakah kita ada kencing manis tu. Kena selalu check mungkin. Kena jaga makan. Maksudnya effort untuk kawal tu lebih tinggi berbanding orang yang tak ada history family tadi ni. Dia macam tu. So yes, kalau kata ada genetik, kaitan genetik, yes, berisiko tinggi. Lebih tinggi risiko dia untuk dapat berbanding orang yang tak ada kaitan genetik. Dia macam tu. Okay. Tapi dia bukanlah wajib ada. Cuma dia ada risiko tinggi. Sambung ayat. Adik nak susu. Okay, 3 patah perkataan. Okay, sikit lagi. Saya pilih berapa lagi lah. Anak 9 dah pandai mengamuk bila tak dapat sesuatu. Normal tak? Normal je. Mana ada kanak-kanak tak mengamuk? Mana ada kanak-kanak tak mengamuk? Macam tu ayat dia. Mana ada kanak-kanak tak mengamuk? Cuma level of mengamuk dia berbeza-beza. Sebab level of singa mak dia pun berbeza-beza. Betul tak? Dia macam ni. The parenting style, setiap parents lain-lain. Betul tak? Setiap anak pun lain-lain. Ada anak yang mengamuk dia. Ya Rabbi. Macam tu. Ada anak yang tak mengamuk sangat. Dia macam okey je. Dia tak mengamuk sangat. Mengamuklah juga, nangis-nangis tapi tak teruk sangat. Ada anak yang memang dia mengamuk teruk, bergolek-golek. Tapi adakah dua-dua tadi normal, seorang normal, seorang tak normal? Tak. Dua-dua normal. Yang tak tantrum teruk pun normal, yang tantrum teruk pun normal. Sebab itu adalah behavior manusia. Sikap manusia. Contoh kata kita pun kan, sebagai orang dewasa ni, ada orang yang mungkin apa-apa jadi, okey, dia tak marah. Ada orang yang macam senang trigger, ni sikit, akan menyinga. Adakah dua-dua tadi tu tak normal? Yang kurang marah ni tak normal lah. Yang suka marah ni tak normal. Dua-dua tu normal, betul tak? It's just the matter of how to control. So kalau anak tantrum, mengamuk, tak dapat benda yang dia nak, benda tu adalah normal thing yang budak-budak buat. Benda normal budak-budak buat. Tapi macam mana kita control, macam mana kita handle the situation akan menentukan apa behavior akan berlaku lepas tu. Contoh dia mudah macam ni. Anak tadi ni, dia tantrum, mengamuk sebab dia tak dapat mainan yang dia nak. Contoh dia nak something, kita kata tak boleh. Okay, so dia mengamuk, golek-golek ke. Anything lah dia akan buat macam-macam. Mengamuk, mungkin ada yang hantuk kepala, mungkin ada yang memukul, macam-macam. Behavior dia macam-macam. Tapi reason dia satu, dia tak dapat apa yang dia nak. Dia nak protes lah. Kan? So, kalau kita kata, okay, anak ni mengamuk je, kita pun, yelah, ambil lah. Bila dia mengamuk, kita ambil lah. Kan bagi je benda dia nak tu. So, dia trigger apa? Sebagai manusia, dia trigger apa? Okey, dah tahu dah cara nak dapatkan barang, ngamuk, golek-golek, nanti dapat. Dia dah dah simpan dah dekat otak dia. Okey, bergolek, dapat barang. Next time dia nak barang, dia buat lagi, dia akan buat lagi. Because dia tahu itu, that's the only way. Cara untuk dia dapat something. Sebab kalau minta elok-elok tak dapat. Tapi bila bergolek, dapat. So, dia akan create more behavior. Kan? So nanti dia akan buat lagi golek tu. Sebab bagi dia golek budak, dia bukannya tahu betul salah. Tak, dia just buat. Dia just tahu apa yang dia nak. Kan? So kalau kita keep bagi sentiasa, dia bergolek dapat. Lepas tu dia tahu, okay, that's the effective way untuk dapatkan sesuatu. So dia akan buat lagi. Dia akan buat lagi. Dia akan berterusan lah buat. So jangan pelik anak tu sampai 3-4 tahun pun duk bergolek. Sebab dia memang itu, dia tahu itu cara dia. Mungkin sampai besar anak tu akan tantrum. Sebab dia tahu itu dia cara nak manipulate parents dia. Okay. So tapi kata bayangkan kalau anak tadi dia bergolek, okay, tak dapat. Sebab kita dah kata tak boleh. Tak boleh. Okay, ni tak boleh. Bukan dia punya tak boleh. Ni orang punya contoh dia. Kan orang punya tak boleh. Cakap macam dia bergolek. Tapi kata tak boleh. Nangis pun tak boleh. So kita ambil, angkat, mungkin bawa balik masuk kereta. Kita tak kisahlah buat pergi jauhkan dari tempat yang dia nak barang tadi tu. Tapi still tak dapat. So nanti dia akan fikir apa? Okay, golek pun buat penat je sebab tak dapat pun. So dia akan berhenti daripada dia kata itu cara metod yang tak berjaya. Mungkin dia akan cari cara lain. Mungkin tak dapat dengan golekan, mungkin dia hantuk kepala pula kat lantai. Mungkin. Sebab dia akan cari different way untuk menunjukkan protes. Bukan hanya tantrum. Dia akan ada banyak idea lepas tu lagi. Dia nak tengok mana satu idea yang berkesan untuk manipulate parents dia. Okay, itu biasa. Budak buat. Itu bukan budak, orang dewasa pun buat. Cuma dia buat dalam bentuk yang mungkin bukan tantrum macam budak-budak. Kan kita akan cari cara. Cara ni tak boleh, apa cara yang boleh? Dia buat benda ni pula. Okey, tak dapat juga. Okey, apa lagi yang boleh?
Kan tu akal manusia. Akal panjang. Itu je. Okay. Anak setahun 3 pandai sebut nak, kakak, normal ke lambat? Normal. Normal. Setahun 3 dah ada a few words dah, normal dah. Okay. Tak kisah berapa. Kurang daripada 10 pun normal je. Asalkan ada first word dah. Lag minta maaf lah lag. Internet tengah buat masalah. Tak boleh dapat dia nak nolong. Okay. Alright. Anak 4 tahun 9 banyak words yang boleh cakap. Mama makan ayam tapi ada papa ayah dia pelat. Tapi boleh faham. Ada sikit bahasa alien. Eye contact okay. Semua okay. Dekat normal. Okay, 4 tahun 9 dah 4 tahun setengah kan. Level dia adalah level bercerita. So kalau boleh buat ayat, okay, good, alhamdulillah. Okay, kalau kata mama nak makan ayam, kan, 4 patah perkataan. So 4 patah perkataan ni biasanya level 3 tahun lebih. 3 tahun, 3 tahun setengah. Itu level dia. Bila masuk 4, biasanya level dia bercerita. 4 setengah, level bercerita. 5 tahun biasanya dah tak ada masalah untuk komunikasi. Maksudnya dia boleh bercerita apa yang tengah berlaku, apa yang dia tengah buat, dia boleh ceritakan balik. Orang tu buat apa, lepas tu jadi apa, lepas maksudnya ada permulaan, ada tengah, ada hujung, dia boleh cerita. 5 tahun. Kan dia boleh cerita. Kalau kita tanya tu kenapa tu adik nangis tu, dia boleh cerita lah tadi adik main dekat luar tu, lepas tu dia jatuh kena apa tu, kaki dia luka. Dia boleh cerita dia situation tu, lepas tu jadi apa-apa, dia dah boleh cerita. Ada consequence tu, sequence tadi tu. Tu level 4 tahun lebih, 4 tahun setengah ke atas. Okay, sebab 5 tahun, 6 tahun biasanya kita dah boleh berbual macam biasa dah. Kita dah tak rasa budak tu budak kecil. Dah boleh berbual lah. Benda yang simple-simple boleh berbual. Kan tak adalah cerita pasal cuaca ke apa, tapi berbual yang benda-benda yang dia tengah buat, apa yang dia buat kat sekolah. Maksudnya kita dah boleh tanya dan dia boleh jawab sikit-sikit. Dah boleh ceritakan balik. Cuma benda yang kat sekolah, kalau yang lepas tu kadang-kadang lebih susah lah. Kalau 4 tahun 9, benda lepas kadang-kadang dia tak boleh recall lagi. Tapi benda yang berlaku depan mata dia boleh cerita. Ataupun dia baru saja berlaku, dia boleh cerita. Alright? So kalau kata anak boleh buat anak Puan Nora boleh buat 4 patah perkataan sekarang, tapi masih ada sikit-sikit pelat, okey je. Maksudnya pelat tu okey. Cuma fokus tambah dia boleh bercerita. Fokus untuk dia bercerita pula. Okay, pelat-pelat sikit tu is okay. Tak apa je dulu. Tak payah nak betulkan semua. Tak payah betulkan. Betulkan dulu bahasa dia sampai dia boleh bercerita. Once dia boleh bercerita, nanti baru start untuk betulkan satu persatu pelat tu. Selalunya kalau dia dah boleh bercerita, pelat tu akan improve. Sebab pelat ni dia improve over time. Okay. Dia bukan terus bercakap, terus okay. Tak, dia akan improve sikit-sikit. 3 tahun sebulan baru ada words. Ibu ayah nak words lain banyak pelat. Ujung-ujung je. Mungkin sebab baru bercakap. Kalau baru start bercakap, pelat tak apa. Pelat tu tak apa. Maksud saya pelat tu biarkan bukanlah abaikan. Maksud saya tak perlu concern sangat tentang pelat. Sebab dia baru start bercakap. Dia macam kita baru start bawa basikal. Baru belajar, baru start belajar bawa basikal. Mesti macam tak berapa stabil lagi kan? Sama. Sebab dia motor skill. Ni motor skill, tangan kaki kita semua motor skill dia panggil. Movement. Movement ni dia takkan tepat pada on time tepat. Pergerakan dia tepat kalau baru buat. Sama. Pergerakan lidah, rahang, gigi, mulut nak letak kat mana tempat dia tu takkan tepat. Kalau anak tu baru start bercakap. Tapi kalau dah lama-lama explore, dah tahu dah mana nak letak, mana dah expert, dia akan okey lah. Sebab tu dia slowly akan okey. Okay. Anak suruh cakap dia malu-malu dan sengih-sengih. Kalau main kakak dia pula nyanyi. Kan, nak ajar anak cakap bukan dengan suruh dia cakap. Itu ayat dia. Nak ajar anak bercakap bukan dengan suruh anak tu sebut. Dia bukan suruh tau.
Sebab tu kadang-kadang macam Puan Fatih kata anak kalau nak ajar cakap ya nak sengaja. Saya boleh imagine macam mana Puan Fatih ajar dia. Maksudnya mesti suruh dia sebut kan. Kita tunjuk gambar suruh dia sebut. Ni adik, bird. Adik cakap, sebut bird. Bird. Yang ni apa? Ni. Kan? So maksudnya kita fokus kepada dia untuk sebut every words. Tu bukan cara ajar anak bercakap. Bukan. Yang tu membuatkan anak tu lebih jauh dan tak nak bercakap dengan kita. Okay, labeling. Suruh anak tu label. Itu membuatkan anak lebih jauh. Bukan dia nak bercakap dengan kita, dia akan lari lagi ada. Sebab kita asyik-asyik suruh label benda. Kenapa dia kata? Kan? So cara nak ajar anak bercakap adalah kita kena demo apa yang patut dicakapkan pada masa tu. Kalau main, demo dekat dia nak cakap apa tu, demo. Demo dengan cara kita cakap macam kawan-kawan bercakap. Kan? Tapi kita adjust lah kita punya language tu, janganlah complicated sangat. Simple je. Alamak, ni kar mama rosak. Mama punya kar tayar rosak. Tunjuk dekat dia. Itulah demo. Kita tengah demo cerita tentang tayar rosak tadi tu kepada orang. Kita cerita kat dia. So dia pun dapatlah idea. Oh tu cara dia nak cerita. Perkataan dia rosak. Oh dia belajar vocab tu nanti. Bila kereta dia rosak dia pula cerita dekat kita. Dia akan buat balik benda tu kat kita. So demo dengan cara demo. Tapi kita tunjuklah dekat dia. Tapi bukan cara sebut adik ni tayar. Tayar apa dia adik ni? Apa dia? Yang tu memang menjauhkan. Bukan mendekatkan. Sebab kenapa dengan kakak dia boleh nyanyi relax? Sebab kakak tak tanya dia soalan macam tu. Kakak tak suruh dia buat apa yang kita suruh dia buat. Betul tak? Kakak main dengan dia relax. Sama-sama main. Okay, kau nak buat apa? Kau buat. Kita buat sama-sama benda ni. Sama-sama buat sama-sama. Kakak tadi tak tanya pada adik yang ini apa adik? Yang ini kakak tak buat macam tu. Sebab tu kadang-kadang di kalangan ni bermain kawan-kawan kita nampak macam banyak pula dia ni kan. Tapi yang kita suruh cakap tak nak. Sebab kita suruh dia cakap. Dan membuatkan anak tu lagi tak nak bercakap. Sebab tu kunci ajar anak cakap bukan dengan suruh dia cakap. Ada teknik dia. Which is saya tak ajar malam ni lah. Sebab dah 10:30. Okay. Saya dah ajar dah sebelum ni. Banyak dah saya ajar. Alright, tak apa. Okay. 2 tahun 2. 2 tahun 2 berapa words bermakna mami daddy susu. Okay, 2 tahun 2 boleh buat ayat 2 patah perkataan. Tu level 2 tahun ke atas. Okay, boleh buat ayat 2 patah perkataan. So kalau kata dia masih lagi bercakap single words dan ada few words, okay, good, alhamdulillah dah ada words, dah boleh cakap lah masuk dia kan. Syukur dulu, kita bersyukur dulu anak tu dah boleh bercakap. Tapi effort pun Iza untuk ada tambah lebih banyak vocab untuk dia boleh develop ataupun boleh membentuk ayat. Sebab itu level yang sepatutnya untuk 2 tahun lebih dah boleh buat ayat 2 patah perkataan. Macam tu. Selalu suruh dia. Kata apa, Puan Fatih nanti boleh belajar macam mana cara bercakap supaya anak lebih nak bercakap dengan kita. Cara tukar cara je. Sometimes yes kita nak tolong anak tu tapi cara kita tu membuatkan anak tu lagi jauh. Cara. Sebab kita nak dengar dia cakap. Saya faham benda tu. Ramai parents buat benda tu sebab kita nak dengar. Sebab tu kita tanya, kita nak dengar suara dia, suara emas tadi tu. Betul tak? Kita nak dengar. Tapi sometimes membuatkan anak dia rasa macam tertekan sebab asyik kena tanya je. Sikit-sikit kena test dia kata. Ada cara dia. Dia tak susah pun. Cara dia yang betul tu tak ada susah mana pun. Tukar sikit je. Okay. Tapi ada cara dia lah. Nanti boleh belajar lagi. Mutism tu nombor tak untuk 3 tahun. Mutism tu adalah selective mutism. Mutism tu maksudnya anak pilih untuk tidak bercakap. Dia bukan tak boleh bercakap tetapi dia pilih untuk tidak bercakap. So dan benda tu adalah tak normal lah. Semua anak kalau ada mutism maksudnya dia ada isu. Mutism tu adalah masalah. Okay. Maksudnya dia pilih untuk tidak bercakap. Tapi kena tengok kalau dia mutism, selective mutism tadi ni, dia tak nak bercakap certain orang sahaja ataupun on certain situasi. Okay. So maksudnya kat rumah dia cakap tapi bila keluar pergi sekolah ke mana langsung tak nak bercakap dengan orang lain selain parents dia.
Alright, so yang tu dipanggil sebagai selective mutism. So selective mutism kalau bukan disebabkan oleh delay, yang tu kena jumpa child psychologist, clinical psychologist, child psychologist lah ataupun child psychiatrist, sebab yang itu diagnosis dan rawatan dia adalah dengan pakar kanak-kanak, child psychologist ataupun psychiatrist. Sebab dia ada teknik dia lah. Tapi kalau kata anak tadi ni ada selective mutism plus ada delay juga lagi, yang tu kena jumpa speech juga dan kena jumpa dengan psikologis ataupun psikiatris juga tadi. Sebab dia isu bukan, kalau kata tak ada, tapi tak ada, kalau kata anak tu tak ada delay, dekat rumah petah je popek-popek, okey je. Tapi keluar je terus zip. Kan? Kalau apa, pergi sekolah langsung tak bercakap berbulan-bulan, langsung tak bercakap. Contoh dia kan. So kalau yang macam tu, kena jumpa child psychologist. Okay. Sebab dia ada teknik dia. Dia sebab itu lebih kepada psikologi lah. Dia bukan speech. Pelat kesalahan sebutan. Dia macam kita baru belajar nak bawa basikal, kan tak reti nak kayuh basikal terbalik-terbalik, macam tu. So kalau nak belajar bercakap ni pun motor skill. Atau salah-salah sebut, tergelincir lidah, terletak tempat yang salah, bunyi yang keluar pun salah lah. Cuba tukar. Kan tukar lidah kita tadi ni sebut teh, sekarang tukar belakang angkat jadi keh. Salah gerak lidah pun menyebabkan bunyi tu jadi lain. Kan? So anak kita pun sama, tergelincir-gelincir lidah dia pelat. So ada level dia. Ada level yang pelat umur tertentu, ada yang normal, ada yang pelat untuk usia, tengok umur lah. Okay, umur. Ada umur yang patut pelat dah tak ada umur yang masih lagi normal. Kalau pelat, so pelat ni bergantung kepada umur. Dan bergantung kepada berapa lama dah anak tu bercakap. Okay, kalau kata anak 4 tahun baru mula cakap, pelat, okey je sebab dia baru start. Dia macam baru start nak bawa basikal, baru start nak belajar tulis kan, benda tu takkan elok terus kan. Motor skill takkan terus smooth. Dia macam tu. Okay. Okay. Betul Puan Bila bagi tahu apa buat kan. Kalau anak pandai menyanyi dan buat bunyi haiwan bila disuruh, kira speedily ke? Kalau anak tu hanya boleh nyanyi sahaja, tapi dia tak boleh bersembang, dia boleh nyanyi. Tapi dia tak ada perkataan bermakna, maksudnya tak ada nak minta susu ke nak ke, panggil parents ke, ataupun contoh kalau dia nak minta makanan dia sebut nak ke, macam tu contohlah kan. Ataupun kalau 2 tahun 3 tahun dah boleh buat ayat, mama nak makan, contoh, itu delay lah. Tapi kalau anak tadi tu boleh nyanyi, boleh buat ayat, boleh bersembang, taklah delay. Tapi kalau anak tu boleh nyanyi je, dia boleh buat bunyi haiwan, dia boleh nyanyi, tapi dia tak ada perkataan, dia tak ada pun nak minta apa-apa, yang tu tengok umur lah. Puan butterfly kan, gambar butterfly bukan sebab ada gambar butterfly, so saya tak tahu nama apa, saya sebutlah puan yang ada gambar butterfly punya soalan tu. Okay, so kena tengok umur anak. Okay, kalau dia nyanyi kata umur dia baru setahun lebih, normal. Tapi kalau dah 2 tahun ke atas, 1 tahun setengah ke atas, boleh nyanyi, ada bunyi haiwan tapi tak ada vocab perkataan, itu delay. Macam tu. Okay. Sebab menyanyi tu dia tak dikira sebagai bahasa. Okay, menyanyi bukan bahasa. Ada tak seminar? Seminar insyaAllah nanti insyaAllah bulan 7 kot. Kan saya punya plan tu bulan 7 lah seminar anak-anak cakap. InsyaAllah bulan 7 saya tengah plan balik modul dia. Saya mungkin nak buat the new seminar, the new NAC. Kan? Sebab modul yang lama ni macam dah bosan. So saya nak tukar. Okay. The new NAC insyaAllah saya cuba buat balik. Bulan 7 lah insyaAllah Puan Salbiah. Boleh get update lah. Dan boleh dapatkan dulu kita punya ebook dan juga list 1001 vocab tu. Boleh cuba buat dulu. Nanti saya guide. Okay, along the way saya guide dulu. So, nanti ada seminar tu boleh join. Sebab seminar dia lebih panjang dan lebih tersusun lah ilmu dia. Okay. Okay. Thank you Puan Kamalia. Dah dapat dah praktis dah. Dah praktis kan, insyaAllah semoga ada perubahan.
InsyaAllah kalau sebenarnya benda ni kalau kita always practice, ada cara yang betul untuk ajar anak bercakap, cara yang betul kita bercakap dengan anak, cara yang betul kita respon, benda kita tahu ilmu dia, insyaAllah ada perubahan, insyaAllah ada. Cuma bergantunglah kepada anak tadi ni kan, cepat atau lambat, tapi insyaAllah ada. Tak pernah lagi lah saya jumpa parents yang buat tak ada perubahan. Setakat ni saya jumpa parents yang memang dia buat memang ada perubahan. Besar atau kecil je lah, sikit ataupun banyak. Ada yang kadang-kadang take time sikit, kan lambat sikit nak ada, tapi ada develop. Perubahan tu ada. Ada yang macam cepat. Cepat dia buat tu sekejap je dapat. So, bergantung masing-masing kepada anak kan. Tapi insyaAllah ada. Asalkan kita tak berhenti buat, insyaAllah ada. Kan tak. Tak adalah. Allah kan tak kejam dengan kita. Betul tak? Kalau kita usaha mesti dia bagi hasil je. Walaupun kadang kita buat tu tak adalah betul sangat pun. Tapi usaha kita tu non-stop buat. Kan tekad tu, niat tu. Kan. Dan kita yakin benda tu akan dibantu. Bukan bantu apa. Maksudnya nanti insyaAllah Allah tolong. Kan dia datangkan ilmu-ilmu yang kita perlu. Dan kita boleh buatlah benda tu. Bukan perlukan semua ilmu. Kan kita kadang-kadang kita tak perlukan semua ilmu yang ada kat dunia ni. Tak. Kan saya pun kena tahu banyak sebab saya treat ramai jenis kanak-kanak. Tapi untuk anda, tahu ilmu yang untuk anak sendiri pun dah cukup dah. Kan. Dah anak saya dah gedegang-gedegang di pintu tu. Nak tidur lah tu. Kan dia cari saya. Okay, last. Abang kakak tahun 3 dah bercakap, adik dah tahun 11 belum cakap. Anak yang zaman-zaman kita kata ada TV, ada gadget ni. Anak kita ni jadi sangat visual. Apa maksud visual? Maksudnya dia banyak fokus kepada visual berbanding auditory. Tapi nak bercakap, fokus dia kat sini. Auditory skill. Tu untuk bercakap. Okay? Visual kita boleh buat gesture semua dia akan bagus. Nak bercakap, perlukan auditory. Tapi untuk anak-anak zaman sekarang especially yang zaman sekarang kan dia macam banyak TV, screen yang kita tak boleh nak elak pun sometimes benda tu. Anak tu tadi, dia punya behaviour dia jadi sangat visual. So bila anak yang visual, dia akan pick up benda dari segi dia tengok. Tapi benda yang auditory, dia mungkin pick up tapi tak banyak pick up. So vocab auditory dia sikit. Vocab auditory. Tapi nak bercakap kena vocab auditory. Kita kena auditory. Kan kena pakai kemahiran mendengar. Bukan anak tu tak dengar, bukan ada masalah hearing impact. Kalau ada masalah pendengaran, yes memang ada masalah bercakap. Tapi kalau tak ada masalah pendengaran pun, kan otak memproses banyak input visual tapi dia kurang proses benda yang didengar. Itu maksud dia. Okay? Maksudnya dia akan menyebabkan anak tadi tu kurang vocab auditory. Tapi dia banyak vocab visual. Vocab visual apa? Action, gesture is a vocab visual. Kan? So that's why auditory tu kena latih sebenarnya. Untuk anak-anak zaman sekarang lah. Yang banyak sangat visual ni kan. Kena latih auditory punya part tu. Dengan cara kita bercakap dengan dia tapi kena, sebab tu kadang bila nak ajar bercakap ni saya tak suka pakai skrin. Sebab skrin tu mengganggu untuk dia dapat auditory. Dia akan visual, dia akan sangat dominan. Menyebabkan auditory tadi dia tak aware sangat. So saya lebih suka guna aktiviti yang berbentuk memang dia tak, bukan yang macam kita main yang dengan tangan, tolak kereta ke apa. Maksudnya permainan yang fizikal punya mainan, bukan skrin. Sebab tu saya prefer kalau orang kata nak ajar anak cakap pakai skrin boleh ke tak, saya prefer manual. Kalau saya personally, okay, saya tak suka ada skrin kat time nak ajar anak bercakap. Sebab dia akan kacau on auditory part. Betul ke statement kebanyakan anak speech delay mereka juga adalah picky eater? Tidak semestinya. Kecuali kalau anak tu mungkin ada isu pada sensori pada mulut, kan? Sensori yang tak settle, mungkin menyebabkan dia ada masalah picky eater disebabkan oleh sensori issue, dan speech delay susah nak bercakap tadi pun disebabkan oleh sensori issue juga. Tapi bukan speech delay menyebabkan picky eater, bukan. Mungkin speech delay dan picky eater disebabkan oleh sensori yang tak settle. Dia macam tu. Kalau ada masalah sensori. Kalau tak ada masalah sensori, dia tak akan jadi both.
Okay. Anak 2 tahun nak cakap nak air nak buah. Perkataan 10 patah. Nak mula daripada mana? Sekejap. Mula daripada mana Okay, kalau nak cakap nak air nak buah tu dah kira 2 patah perkataan. Okay, ayat 2 patah perkataan. Kalau 2 tahun 2 bulan dah boleh buat ayat 2 patah perkataan tu normal lah. Ke itu je dia ada? Maksudnya nak air nak buah je, lain tak ada? 10 patah perkataan. Sikit sangat tu 10 patah. Kena tambah vocab kot. Banyak bercakap. Bukan banyak bercakap, maksud saya banyak bagi. Introduce lebih banyak vocab. Pelbagaikan vocab dia. Itu saja. Okay. So kena pelbagaikan lagi vocab dia dalam situasi-situasi yang lain pula. Nak air, nak buah. Nanti cakap tentang kata kerja, kata sifat. Kena banyak introduce vocab-vocab. Pelbagai vocab dekat dia. Okay, introduce pelbagai vocab. Okay, yang ni Puan Sabia ambil dulu list tu. 1001 vocab tu, tengok. Vocab mana yang tak pernah diintroduce ataupun pernah introduce tapi tak begitu intensif. Introduce dulu dekat anak. Tengok jenis-jenis vocab. Pelbagai jenis. Okay, kata nama, kata kerja. Untuk anak tahu, bagi dia faham dulu. Okay, bagi dia faham dulu. Mungkin dia tak banyak vocab. Tapi dia boleh bercakap 2 patah perkataan sebab mungkin diulang-ulang benda tu banyak kali. Tapi dia dapat. Alhamdulillah dapat. So, kena banyakkan pelbagai jenis vocab. Dan daripada situ nanti ajar untuk sambung ayat. Untuk pelbagai jenis ayat pula. Kombinasi dia pelbagai jenis vocab. Kata nama, kata kerja, kata sifat, kata nama, kata sifat. Kan kombinasi tu lain-lain. Kata minta, kata kerja, kata minta, kata nama. Kombinasi tu nanti boleh combine. So tengok list tu dulu nanti. Alright. Okay, thank you so much. Dah 10.45 baru tim saya cakap tadi. Dia nak buat post pukul 11 dia kata. Saya kena habis 10.30. Alright, itu saja dari saya. Thank you so much. Alright. Hopefully menjawab beberapa persoalan anda dan insyaAllah kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah nanti kita ceritalah tentang teknik-teknik tu kan. Apa yang saya nak tengok apa isu yang anda lalui dan mungkin nanti saya boleh plan lah apa yang saya nak ajar. Kan, apa isu yang parents ada, apa yang saya boleh ajar. Alright, so thank you so much atas komen-komen dan soalan anda. At least saya dapat some idea apa masalah yang anda sedang hadapi sekarang. Okay, itu saja. Thank you so much. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.